Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Bertemu lagi kita di dalam video pembelajaran subjek Sains Komputer Bab 1 Pengatur Caraan, Subtopik 1.6 Struktur Data dan Modulnya. Sebelum itu, jangan lupa siapa yang masih belum subscribe, sila subscribe channel Cikgu Siti Hajar Harun, okey, untuk mendapatkan video pembelajaran terkini. Baiklah pelajar, pelajar boleh merujuk kepada buku teks tingkatan 4 iaitu pada muka surat 129. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di mana diharapkan pada akhir pembelajaran semua pelajar dapat 1.6.1 menerangkan struktur tata susunan ataupun di dalam bahasa Inggeris ialah array satu dimensi di mana pelajar dapat mengisytiharkan nilai dan mengumpulkan nilai awal yang diberi. Mari kita lihat contoh atau cara yang menggunakan tata susunan. Okey, para pelajar sila lihat contoh pengatur caraan yang menggunakan tata susunan. Saya yakin pelajar masih belum familiar dengan bentuk penulisan ini, bukan? Okey, yang ini. Begitu juga dengan yang ini. Begitu juga dengan yang ini dan juga yang terakhir di sini. Saya yakin ini semua para pelajar pertama kali melihat cara penulisan. Inilah dia cara menggunakan penulisan tata susunan. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi selepas slide ini. Slide ini cikgu akan menerangkan iaitu 1.6.1 menerangkan struktur tata susunan ataupun array satu dimensi. Okey, baiklah, pengenalan. Tata susunan ialah pemboleh ubah yang membolehkan koleksi. Koleksi itu maksudnya banyak beberapa nilai data dipanggil sebagai elemen dalam satu-satu masa dengan menyimpan setiap elemen dalam ruang memori berindeks. Lokasi memori ini ialah bahasa mudahnya yang saya nak berikan pelajar faham ialah seperti otak komputer di mana sebuah slot, satu slot menyimpan data. Okey, saya bacakan dahulu. Pemboleh ubah ialah slot memori yang telah dihaskan untuk menyimpan data. Selalunya, pemboleh ubah menyimpan satu nilai saja dalam satu masa. Okey, kita lihat memori pemboleh ubah di bawah. Okey, yang bentuk petak ataupun bentuk kotak ini ialah di mana memori tersimpan di dalam satu ruang satu dimensi. Okey, begitu juga dengan sebelah ini. Okey, sebelum itu kita isytiharkan dulu pemboleh ubah kita. Pemboleh ubah kita ialah markah. Jadi jenis data yang sesuai untuk pemboleh ubah ialah integer ataupun int. Jadi kita tulis int markah semikolon. Okey, di sebelah sini kita akan tulis sekiranya diumpulkan dengan nilai iaitu 34, maka kita akan tulis int markah sama dengan 34 dan penutup semikolon. Okey, kita lihat di dalam kotak ruang slot memori di mana kalau 34 maka tersimpanlah 34 di sini. Begitu juga dengan di sini kerana integer markah di sini tidak diberikan nilai maka tersimpanlah markah kosong. Okey para pelajar, saya nak bertanyakan. Bagaimana jika banyak jenis data kena simpan? Okey, contoh data tersebut 34, 56, 78, 89, 56, 95. Okey, kalau saya kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis data. Koleksi data yang sangat banyak ini, macam mana kita nak isytiharkan pemboleh ubah seperti ini? Okey, kerana itulah kita menggunakan tata susunan. Okey. Di sini cikgu akan menerangkan pengisytiharan tata susunan. Sekiranya jenis data itu melebihi satu ataupun dua, kita boleh gunakan cara penulisan ataupun cara pengisytiharan tata susunan seperti yang berwarna merah ini. Okey, ini ialah sinteks ataupun cara menulis iaitu jenis data yang kita telah pelajari. Ada integer, double, strings. Okey, di sini tanda kurungan siku. Nama tata susunan. Nama tata susunan ni lebih kepada nama pemboleh ubah. Sebenarnya ialah nama pemboleh ubah. Okey, tutupkan dengan semikolon dan di bawah barisan kedua ialah nama tata susunan sama sama iaitu nama pemboleh ubah yang sama dengan new jenis data sama dengan jenis data yang di atas dan saiz tata susunan. Saiz tata susunan merujuk kepada berapa nilai elemen data yang diberikan. Okey, kita lihat contoh 1.
Berikut ialah beberapa senarai markah pelajar 4KP iaitu 34, 56, 78, 89, 56 dan 95. Okey, soalan dia. Tuliskan pengisytiharaan tata susunan senarai markah pelajar itu. Okey, sebelum itu kita lihat dulu nota kecil di sini. Pemboleh ubah sebenarnya boleh dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang dipanggil tata susunan. Okey, itulah dia tata susunan. Tetapi kita nak mengisytiharkan tata susunan, kita mesti menggunakan sinteks yang berwarna merah ini. Okey, pertama sekali kita lihat dulu jenis data. Okey, jenis data apa yang sesuai dengan senarai markah pelajar 4KP ni? Lihat 34, 56, 78. Ya, okey, betul. Saya dengar. Jenis data integer. Jadi kita akan tulis int, int. Okey, tanda kurungan siku kita biarkan dia kosong. Nama tata susunan ialah nama pemboleh ubah. Okey, nama pemboleh ubah ini ialah senarai markah. Kenapa cikgu ambil senarai markah? Kerana dia mempunyai banyak markah. Kalau kita letak markah saja, bermaksud satu saja. Tapi bila kita meletakkan dia senarai markah, maka kita tahu dia banyak markah. Okey, senarai markah, kita akan buat semikolon. Okay, nama tata susunan sama, iaitu tadi senarai markah dan sama dengan new ini jangan tulis apa-apa, ikut saja new, dan jenis data iaitu int dan saiz tata susunan. Okey, saiz tata susunan merujuk berapa elemen data? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini 6. Okey, mari kita lihat macam mana cara nak menulis dia dengan baik. Inilah dia. Cikgu terangkan tadi. Okey, lihat nama pemboleh ubah ataupun nama tata susunan. Cikgu sambungkan dia kerana pengaturcaraan yang baik, dia tidak akan buat ada tanda jarak. Dia akan buat sama ada underscore ataupun dia rapatkan. Tetapi di sini nak membezakan, kita buat huruf besar M. Senarai markah. Semikolon. Senarai markah sama dengan new int 6. So, ini datang daripada sinteks yang di atas ini, iaitu cara pengisytiharaan tata susunan. Mari kita lihat contoh 2 ini. Berikut ialah beberapa senarai markah pelajar 4KP iaitu 34, 56, 78, 89, 56 dan 95. Umpukkan nilai tata susunan data tersebut. Okey, cara mengumpukkan nilai ialah seperti ini. Okey, ini ialah nama tata susunan iaitu senarai markah ataupun nama pemboleh ubah. Okey, para pelajar lihat di sini, ini ialah tanda kurungan siku, tetapi kita berikan nombor kosong dahulu untuk elemen yang pertama. Sama dengan 34. Semikolon. Seterusnya senarai markah 1 sama dengan 56, senarai markah 2 sama dengan 78, senarai markah 3 sama dengan 89 dan seterusnya, senarai markah 5 sama dengan 95. Di sini kalau para pelajar perasan yang 0 sehingga 5 ini dinamakan indeks. Okey, dinamakan indeks. Bukan saiz tata susunan. Indeks bermula dengan 0. Okey, kita lihat di sini. Elemen-elemen yang diberikan iaitu 34, 56, 78, 89, 56, 95. Ini ialah senarai markah dan ini ialah nama pemboleh ubah ataupun nama tata susunan. Tetapi di dalam ruang memori ataupun sel memori komputer, elemen-elemen ini ditandai dengan indeks yang bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam memori komputer, elemen-elemen dalam tata susunan sentiasa diletakkan sebelah menyebelah dalam satu blok memori. Okey. Baiklah, untuk slide ini cikgu akan menerangkan pengumpukan nilai awal tata susunan. Berbeza dengan slide sebelumnya iaitu pengumpukan tata susunan. Di sini cikgu ingin meng-highlightkan iaitu nilai awal tata susunan. Okey, cikgu terus pergi kepada nota yang nombor 3 iaitu semua data yang disimpan adalah jenis data yang sama. Kita lihat contoh ketiga ini. Masih lagi menggunakan nama tata susunan iaitu senarai markah ataupun nama pemboleh ubah dengan menggunakan integer. Okey, masih lagi terdapat 6 senarai markah iaitu 34, 56, 78, 89, 56, 95. Tetapi kalau ada pelajar perasan, pada awal ini dia letakkan
curly bracket dan perakhirannya juga curly bracket dan tanda penutup iaitu semicolon. Okey, di sini cara menulis pengumpukan bagi nilai awal. Mari kita lihat perbezaan struktur memori, pemboleh ubah mudah dan tata susunan. Okey, di antara dua ini, kita lihat contoh bagi pemboleh ubah mudah. Sebelum ini, selalunya kalau kita ingin mengisytiharkan pemboleh ubah dan jenis data yang ada 2 atau 3. Okey, ini contoh penulisan. Int markah 1 sama dengan 56, markah 2 sama dengan 78, dan markah 3 sama dengan 34. Ini yang selalu yang sebelum ini yang pernah kita pelajari. Tetapi kini dengan menggunakan tata susunan, kita cuma perlu menulis int markah, tanda kurung dibiarkan kosong di sini, tanda kurung siku ini sama dengan open curly bracket 56, 78, dan 34 close curly bracket, buat tanda semicolon di sini. Maka bila kita menulis tata susunan, dia lebih teratur dan dia lebih mudah difahami oleh komputer. Okey, di sini merujuk kepada nombor indeks. Nombor indeks iaitu 56 bermula dengan 0, 78 ialah 1 dan 34 ialah 2. Okey. Mari kita lihat contoh atau cara yang menggunakan tata susunan. Okey, ini sebenarnya ialah awal-awal lagi tadi yang cikgu telah berikan atur cara. Okey, di sini saya yakin para pelajar dah pun familiar dengan penggunaan ini. Okey, ini ialah cara yang mengisytiharkan tata susunan, dan yang ini ialah cara pengumpukan tata susunan, dan yang ketiga dan yang keempat ini ialah cara pengumpukan nilai awal tata susunan. Okey, cikgu akan beri awak soalan. Soalan yang pertama, senaraikan 3 pemboleh ubah tata susunan. Okey, mari kita lihat dekat sini. Okey, selalunya pemboleh ubah ialah selepas nama jenis data. So ini ialah jenis data, so selepasnya ialah senarai nama. Jadi senarai nama ialah pemboleh ubah. Okey, ini sama, senarai nama ini ialah pemboleh ubah. Lagi yang mana lagi pelajar? Okey, yang ini senarai umur, dan yang seterusnya senarai tinggi. Okey, ketiga-tiga ini ialah senarai pemboleh ubah tata susunan. Okey, tanya kepada yang menjawab. Baiklah, soalan yang kedua. Tuliskan elemen bagi kod. Okey, elemen bagi kod 1. Senarai nama 2. Okey, kita lihat senarai nama di sini yang nombor 2 ini iaitu Wong. Okey, jadi senarai nama yang kedua ialah Wong. Okey, soalan kedua. Senarai umur 1. Mari kita lihat senarai umur di sini, senarai umur 1. Okey, ingat lagi tak tadi cikgu cakap kalau indeks dia bermula dengan 0, 1, 2 dan 3. Maka senarai umur 1 ialah 17. Yang ini 17. Okey, tuliskan saja 17. Dan yang ketiga, senarai tinggi 3. Senarai tinggi di sini, dan yang ketiga ialah kita mulakan dengan indeks 0, 1, 2 dan 3. Jadi senarai tinggi 3 ialah 175.0. Okey, ini cara menulis. Okey, soalan ketiga ialah tentukan output bagi atur cara ini. Okey, kalau kita lihat soalan menyuruh kita mencari output, maka kita akan mencari arahan system.out.println. Okey, yang ini. Tapi kalau kita lihat ada lagi dekat bawah ini, ada lagi kat bawah ini, dan ada lagi kat bawah ini. Okey, jadi ada 4 system.out.println. Okey, yang ini pun bermaksud yang terakhir dia nak disuruh print semua arahan yang berada di atas inilah. Maksudnya kita baca baris yang terdahulu dulu. Terdahulu tu maksudnya yang dijumpai oleh komputer dahulu. Okey, yang ini nama, yang ini ialah maksudnya ialah horizontal tab, iaitu anjakkan ke kanan, bergerakkan ke kanan. Umur, gerakkan ke kanan lagi, tinggi. Jadi yang ini cikgu akan keluarkan kat sini, cikgu tulis yang pertama ialah nama. Okey, ini yang sepatutnya keluar output nama. Anjakkan ke kanan, so saya gerakkan ke sebelah kanan lagi. Yang kedua kita tulis umur, kita ikut ini umur, dan dia bergerak lagi ke kanan iaitu tinggi. Tinggi dalam cm dalam cm kat sini, ikut saja.
Jadi sistem .out.println ini dah settle. Ini kita dah keluar ke output. Kita akan tengok lagi seterusnya, baca lagi for int sama dengan kosong. Ini adalah suatu kawalan ulangan, ingat lagi tak? I kurang sama dengan 4 dan I plus plus. Bermaksud dia bermula dengan kosong. Sekiranya kosong itu menepati, adakah kosong kurang pada 4? Ya. Jadi kita ambil kosong itu. Jadi kosong itu ialah yang pertama sekali kita baca ini senarai nama, ini kosong, ini semua kosong, ini pun kosong-kosong. Ini maksudnya gerak ke kanan Kosong-kosong ialah Adam. Jadi komputer akan mencari indeks bernombor kosong tersebut dan dia menulis dan akan mengeluarkan output iaitu Adam. Dan selepas Adam anjatkan ke kanan, ini maksudnya anjat ke kanan. So umur dia akan baca ke bawah, ini umur untuk kosong, umur untuk kosong sini 0, 1, 2, 3 iaitu penulisan indeks saya ingat lagi tadi. Kosong ialah 16 dan seterusnya baris seterusnya itu senarai tinggi I sama dengan kosong. Senarai tinggi di sini 0, 1, 2, 3 kosong iaitu 182.1. Ini untuk Adam. Okey, dan ini bermula dengan kosong. Dan adakah kosong menepati kurang daripada 4? Ya, maka kosong tadi akan tambah lagi dengan 1. Kosong tambah 1 ialah 1. Jadi 1 tu masih kurang daripada 4 kan? Jadi syarat dipenuhi, dia akan keluarkan output. Mari kita lihat siapa 1. 1 ialah Alia. Berapa umur Alia? 17, 1 kat sini. Berapa tinggi Alia? 170.5. Nombor 1 yang kita baca 1 saja. Jadi sepatutnya komputer akan tulis beginilah, Alia 17 dan 172.5. Dan dia akan berulang. Dia akan berulang sehingga syarat dipenuhi, iaitu I kurang daripada 4. Dia bermaksud 3 lah kan, 3 kurang daripada 4. Jadi semua ni akan keluar sebab semua sampai 3. Okey, yang ini ialah cara penulisan yang betul. Kita boleh lihat nama, umur, tinggi, Adam ditulis macam ni. Okey, inilah output yang dipaparkan oleh atau cara yang menggunakan tata susun. Baiklah para pelajar, dengan itu maka berakhirlah video pembelajaran saya. Diharapkan akhir pembelajaran ini pelajar dapat menerangkan struktur tata susunan ataupun array satu dimensi dengan boleh mengisytiharkan nilai tata susunan dan boleh mengumpulkan nilai awal. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Siti Hajar Harun untuk mendapatkan video pembelajaran terkini. Dan sebelum berakhir, learning SK is fun, right? Sehingga ini, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.